Alhamdulillah, setelah dapat petunjuk, saya buat keputusan untuk kita mentelaah kuliah kitab daripada Imam Ghazali dalam tasawuf, kerana ramai yang masih lagi perlukan suntikan tasawuf, yakni adab tasawuf ini. Seperti kata Imam Malik, siapa yang bertasawuf, siapa yang berfikih, maksudnya itu tanpa bertasawuf, syariatnya bagus tapi ilmu hakikatnya tidak bagus untuk dekat pada Allah. Inilah caranya tasawuf membersihkan hati, maka orang itu fasik. Siapa yang bertasawuf pula, ada hakikatnya ilmu itu tetapi tidak berfikih, tidak bersyariat, maka zindiq. Apa itu zindiq? Sepupu kepada munafik. Na'udzubillah. Jadi masih lagi kita perlukan dalam kehidupan seharian kita ini, perlu kita bertasawuf. Jadi kitab ini sebenarnya ayyuhal walad, dalam bahasa Arabnya maksudnya itu wahai anakku lah. Itu untuk anak, untuk siapa walad dalam bahasa Arab ini, kalau disebut walad itu anak. Itu anak. Tapi anak bagaimana? Tidak semesti anak kita. Kalau disebut ibni, wahai anakku, itu ibni, itu betul-betul anak yang kita dilahirkan itu. Ya ibnati, wahai anak perempuanku, itu betul-betul. Bapa pula bagaimana? Anak lelaki panggil bapa apa? Abi. Apakah semestinya boleh abi tu semestinya bapa yang benar? Boleh jadi pakcik juga, ya, abu, abah. Seperti sebahagian besar juga golongan yang menyatakan, na'udzubillah min zalik, ya, kita mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok itu, menyatakan bapa Nabi di neraka. Kerana dalilnya Nabi sebut pada seorang sahabat, abuka wa abi, ataupun abi wa abuka, begitulah bunyinya, finnar, di neraka. Bila disebut abi itu, tidak semestinya bapa, boleh jadi pakcik. Seperti menyebut ibu, ya ummi, ya ummu, tidak semestinya ibu. Seperti Indonesia kita panggil pak, bapak kita panggil bapak kita bapak, kita panggil itu pun bapak juga. Nah, contohnya begitulah. Ya, ibu, Indonesia panggil ibu kan? Ibu betul ke? Tidak. Jadi, tetapi kalau bapa yang betul apa? Walid. Walid, bapa betul. Walidah, ibu. Walidati, hiya walidati, dia ibuku. Huwa walidi, dia bapaku, betul-betul bapa bernasab. Jadi sebab tu anak saya panggil saya Walid. Jadi kalau macam anak lelaki ke anak saudara, kalau nak panggil abuya, abi, boleh. Sebab itu tidak semestinya nasab. Ini yang penting, sebab Nabi ditegur oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Nabi sayang sangat Zaid, itu Zaid bin Harithah kan, radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sebut apa? Ini Zaid bin Muhammad. Kalau bin Muhammad kira kan jadi walid. Allah tegur, jangan kau itu anak angkat, tidak boleh jadi anak yang betul. Ada ayat Al-Quran kan menyebut itu. Sama juga kalau kita ada anak saudara, nak panggil kita abuya ataupun abi, walid tidak boleh. Itu hukum dia apa? Haram. Haram. Ya, jadi ini kata-kata ayyuhal walad, wahai anakku, ditulis oleh Imam Ghazali sebagai jawapan kepada sepucuk surat yang dihantar oleh murid beliau, meminta nasihat. Dan daripada sepucuk surat, lihat kalam para ulama ini, kata-kata mereka mengandungi mutiara. Sebab itulah Allah sebut hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah kamu fikir, maksud Allah itu, Allah bertanya dengan sinis. Macam canon kita lah. Apa kau fikir sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang tidak tahu, mulutnya keluar macam-macam nonsense. Orang yang tahu, dia keluar yang betul. Dia joke pun yang betul. Dia tak ada tipu. Sebab Nabi ada sebut kan, aku pun bergurau, maksud Nabi SAW itu, tapi aku tidak, apa yang sebutkan tidak pernah aku menipu dalam gurauanku. Jadi surat yang ditulis
dibalas kepada murid Imam Ghazali ini. Kata-katanya tu penuh dengan nasihat sampailah jadi kitab. Asalnya tulisan Farsi, bahasa Farsi, kemudian ditukarkan kepada dialih bahasa oleh para ulama, diterjemahkan oleh sebahagian ulama dan dinamakan dengan nama Ayyuhal Walad, atau juga diberi nama Ar-Risalah Al-Waladiyah, risalah untuk anak. Itu cintanya seorang guru kepada muridnya. Jadi di dalam kitab ini kita dapat lihat bagaimana cintanya Imam Ghazali kepada muridnya sebagai seorang bapa. Jadi ramai yang dengar cerita Imam Ghazali bukan dengar ceritalah, dengar nama Imam Ghazali tapi tidak tahu riwayat hidup Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali, saya mulakan riwayat hidupnya dulu, ambil barakah daripada Imam Ghazali. Riwayat hidup Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali radhiyallahu anhu adalah di antara tokoh pemikir Islam yang ulung dan telah mendapatkan gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Berhujjah itu, Imam Ghazali berhujjah, memang beliau kirakan kalau kata ikut bahasa kita champion lah. Pernah ada satu ketika ada orang bertekak di bawah, jidal, berbahas, berdebat. Kemudian turun Imam Ghazali daripada menara. Kalau tidak saya di Syam, di Syria. Turun, kemudian Imam Ghazali menyatakan sesuatu, mereka terperanjat menjawab persoalan mereka tu. Patahkan hujah-hujah mereka semua. Baru mereka tahu itulah Imam Ghazali. Sebab itulah Imam Ghazali ni layak digelar Hujjatul Islam. Apa mazhab Imam Ghazali? Mazhabnya mazhab Syafi'i. Walaupun beliau radhiyallahu anhu boleh membuka mazhab sendiri, tetapi kerana sifat tawaduknya beliau menyatakan maksud beliau itu, Imam Syafi'i lebih alim daripada aku, lebih berilmu daripada aku. Lihat tawaduknya. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang yang bukan beragama Islam. Kerana pemikiran beliau, ada falsafah beliau, memang beliau dikenali tokoh-tokoh cendekiawan barat juga. Ilmunya sangat luas, pengalamannya dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau tulis telah diakui kehebatan dan keagungannya oleh kawan dan lawan. Buku Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali pernah menjalani satu peringkat uzlah yang saya belajar tentang salah satu kehidupan beliau ini. Peringkat uzlah beliau ini, beliau masuk suluk di dalam kamar. Itu ada di Masjid Umawi di Syria. Masjid itu satu-satunya masjid yang mana muazzinnya boleh ramai-ramai muazzin. Satu orang mula azan, Allahu Akbar, yang lain masuk join lah, Allahu Akbar, yang lain masuk, ramai-ramai azan, dapat fadilat azan. Boleh ke? Boleh lah. Bukan yang sesat azan, tapi jangan yang ini Allahu Akbar, yang ini pula hayya ala solah, tak adalah. Itu kalau masuk ramai-ramai kena keropok lah tu. Cek pasal orang Allahu Akbar, kau pun Allahu Akbar lah kan. Kita katalah kita dulu Allahu Akbar kan. Sekarang ni pula masuk asyhadu alla, kau ingat choir, kau join aje lah ikut aku. Anak fadilat azan. Itu di Masjid Umawi di Syria. Ada satu kamar yang dinamakan Zawiyah Ghazaliyah. Itu tempat Imam Ghazali suluk. Kemudian setelah beliau, dalam bahasa kita bertapa lah, bertapa, pertapaan, tapi suluk, uzlah, itulah dalam bahasa tasawuf uzlah. Seperti Nabi SAW, khalwah, bersendirian, bersunyi-sunyian, tapi tidak dapat apa-apa. Itulah pentingnya ijazah. Kemudian beliau ambil ijazah, berbai'ah dengan tarikat, saya lupa tarikatnya, Syazliyah ataupun apa, saya lupa. Nanti saya kena pastikan, perlu tanya guru saya. Kemudian beliau masuk, dan beliau selepas dapat ijazah baru dibukakan futuh. Allah bukakan hijabnya. Itulah di dalam suluk itu ditambah lagi berapa hari, ditambah sampai berapa bulan itu. Beliau suluk, uzlah. Kemudian beliau mengarang kitab, itulah kitab Ihya Ulumuddin. Sampaikan orang-orang barat dan orang ulama-ulama menyatakan, orang-orang barat yang bukan Islam menyatakan apa? Di dalam Islam ini ada 3 kitab agung. Apa kitab tu? Yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis Sahih Bukhari.
Yang ketiga, Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian ilmunya sangat luas, pengalamannya dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulan beliau. Nama beliau ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Di dalam buku ni tidak tulis bin apa lagi, tapi bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau dilahirkan di kampung Ghazalah, sebab itu dipanggil Ghazali, di kawasan Tus, sebuah kota yang ada di utara Iran. Jadi Iran ni, orang cakap sesat. Iran sesat ke? Satu negeri ke sesat? Kan Nabi SAW ada sebut, umat, maksudnya itu umat aku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani juga daripada Iran, tapi berbangsa Arab, Bani Hashim, daripada Sayyidina Hasan. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu anhu dilahirkan dari kalangan keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Oleh kerana orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil, maka kesusahan dan getir pahit yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil sangat banyak memberi makna kepada kehidupan beliau di masa tua. Bapanya Imam Ghazali ini mementingkan didikan Islam, ilmu pengetahuan dalam syariat. Jadi dihantar kepada seorang syekh daripada Imam Ghazali kecil. Dititipkanlah, kata orang Indonesia, dititipkan untuk mendidik, mengasuh Imam Ghazali daripada kecil lagi. Sebab tu bila kita ada anak, kita hantar anak kita ke madrasah untuk apa? Saya pernah sebut, untuk apa? Untuk jadi soleh. Jadi soleh ataupun soleha. Bukan untuk jadi ulama. Ulama ada yang tidak soleh, ada yang tidak soleha. Jadi kita menghantar anak kita dengan niat supaya anak kita ini menjadi penyelamat umat. Bila penyelamat umat, dia jadi soleh lah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Jadi bila seorang itu menjadi penyelamat umat, dia akan menyelamatkan dirinya dulu, kemudian ahli keluarganya, dan kemudian yang lain. Itulah sebenar-benarnya orang yang soleh. Pada mulanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu belajar di kampungnya dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Razaqani. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Jurjan dan berguru kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu beliau melanjutkan pelajarannya ke Naisabur dan memberi penumpuan mengambil pelajaran daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Oleh kerana kesungguhan dan kepandaiannya, maka gurunya iaitu Imam Al-Haramain telah menggelarnya sebagai Bahrun Mughdiq. Bahrun Mughdiq maksudnya itu lautan luas yang tidak bertepi. Maksudnya ini beliau, pemikiran beliau sangat luas, senang masuk. Salah satunya kerana didikan mungkin daripada dalam perut lagi. Suasana begitu, dipenuhi zikir, bukan dipenuhi dengan Premier League. Gol itu yang anak keluar pun wah macam spectator tempat stadium, kan? Daripada dalam perut dia dengar gol, wow, gol, dia keluar pun wah, dah tu komplain, ustaz bacakan air. Yang nak kena baca air tu awak tu, bukan anak awak. Nak kena azankan lagi sekali. Azan sebelah kanan, qamat sebelah kiri, bapak dengan mak. Apabila Imam Al-Haramain meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pergi ke muaskar dan bertemu dengan Al-Wazir, yakni menteri, nama saya, Nizam Al-Mulk, yang sangat banyak menaruh minat terhadap ilmu dan para ulama. Setelah Wazir Nizam Al-Mulk mengetahui akan kehebatan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau terus melantik Imam Ghazali sebagai maha guru di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Tukar rumahnya nama, Baitul Nizamiyah. Macam ya je. Lepas tu semua datang dengan jubah hijau, boleh celak tebal-tebal. Nak pergi mana? Baitul Nizamiyah. Ingat mana punya villa, rumah satu bilik satu hal je. Sedangkan Imam Ghazali pada masa itu baru mencapai usia 34 tahun, sudah jadi maha guru. Kita 34 tahun dulu, siapa 34? Ada yang belum 34. 34 tahun dulu buat apa kita? 40 tahun ke atas. Apa kita? Imam Ghazali dia maha guru.
Beliau bukan calang-calang orang. Satu kedudukan yang paling tinggi dalam dunia Islam yang belum pernah disandang oleh seorang ulama yang masih muda seperti Imam Ghazali pada waktu itu. Imam Syafi'i baca Quran, Al-Quranul Karim. Ada ulama sebut siapa yang hendak menangis di depan Kaabah, susah nak menangis, hati ada keras, pergi jumpa Imam Syafi'i di depan Kaabah dan dengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu baca Al-Quran. Waktu itu Imam Syafi'i umur berapa tahun ni? 13 11, 12, 13 begitulah. Dan teruslah beliau menjadi mahaguru di madrasah ini, dan dari masa ke masa kedudukan beliau bertambah kuat dan pengaruhnya bertambah luas sehingga penghormatan yang diberikan kepada beliau melebihi penghormatan yang diberikan kepada pihak atasan dan penguasa. Beliau mengajar di madrasah ini lebih kurang 10 tahun. Setelah itu timbul di hati Imam Ghazali rahimahullah ta'ala satu keinginan yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu. Orang yang hendak dekat kepada Allah, apabila mendapat kedudukan yang tinggi, semakin banyak cabaran pancarubanya. Sebab itu ramai para ulama tidak mahu seperti Syekh Umar Al-Khatib, mujtahid mazhab Syafi'i. Beliau lari keluar daripada Tarim kerana mahu dilantik sebagai qadi pada usia berapa? 18, 17 tahun begitu, atau 21 tahun. Sedangkan pada waktu itu beliau rasakan bahawa ramai para awliya di situ, yang para habaib, para ulama yang sangat berilmu di Tarim, tapi beliau hendak dilantik sebagai qadi oleh ketua Tarim. Apa itu qadi? Qadi bukan nikah orang kita, ni qadi dah sampai, ni qadi sampai. Tidak. Qadi ini sebenarnya bawah daripada mufti atau setaraf dengan mufti, mengeluarkan fatwa. Kedudukan yang tinggi pula pada usia yang muda. Kedudukan itu datangkan tanggungjawab dan amanah yang mana akan dipertanggungjawabkan di Yaumul Qiyamah di hadapan Allah. Sebab itu para ustaz kalau melihat, dia ada dua macam ustaz atau ustazah. Melihat seorang ustaz menjadi mufti suatu negeri, beliau kagum dan beliau cakap, oh, biasanya kalau jadi mufti ini masalah dengan ustaz ni. Ini masalah dengan ustaz ni. Tapi jikalau seorang ustaz melihat ustaz lain naik jadi mufti, beliau rasa gembira, bercampur dengan takut untuk ustaz ni, kerana tanggungjawab itu menjadi amanah. Siapa yang bercita-cita hendak menjadi qadi, hendak jadi mufti, itu ada masalah sikit hati. Dakwah untuk mendapat posisi atau dakwah untuk menuju kepada ilahi. Ini jadi bila kita belajar tasawuf, kita dapat menilaikan ustaz yang bagaimana. Sebab itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim, At-Tariqatu Ta'alum, Syekh Burhanuddin Zarnuji Al-Hanafiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan berguru ini melihat kepada guru itu. Jikalau lihat guru itu semacam ke arah keduniaan, menyibukkan murid dengan hal-hal dunia, bukan dengan hal-hal akhirat, maka beri guru ini dalam 3 bulan atau 4 bulan. Masih juga tinggalkan guru ini. Tetapi sudah tinggalkan, tetap bila bertemu dengan guru ini, menghormati guru kerana ada sedikit ilmu juga daripadanya. Ataupun jikalau tidak mendapat sedikit ilmu daripada guru itu, tetap guru itu orang yang berilmu, walaupun dia ada masalah hati. Jadi setelah itu timbul di hati Imam Ghazali rahimahullah ta'ala satu keinginan yang sangat mendesak untuk meninggalkan kedudukan yang tinggi itu, sehingga akhirnya beliau mengambil keputusan untuk beruzlah dan memberikan perhatian kepada diri sendiri. Maka pada tahun 488 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kota Baghdad dan meninggalkan segala kekayaan, pangkat dan penghormatan. Dan untuk seterusnya beliau melazimkan diri mempelajari ilmu tasawuf dan penyucian jiwa. Beliau pada mulanya pergi ke Damsyik atau Dimashq, negeri Syam, Syria, dan beruzlah di sana lebih kurang 2 tahun. Kemudian beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah dan menziarahi Madinatul Munawwarah dan Bandar Quds. Apa Bandar Quds tu? Baitul Maqdis, Palestin. Kemudian beliau kembali ke Syria dan beliau beruzlah di Masjid Al-Jami' Al-Umawi, Damsyik. Dan di sanalah
beliau mengarang kitab beliau yang masyhur iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Faham so far cerita dia? Dengan cerita dia dululah. Kita sangat kurang adab atau tidak beradab langsung jikalau masa saya mula kan bukan nasihat agama wasiat iman, mula Risalatul Murid, kita baca sejarah hidup Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, terangkan kan apa dia punya nasab tu sampai ke Nabi SAW. Dia ada barakah. Dia apa yang kita belajar, lepas tu kita seperti seolah-olah kita sudah kenal orang itu, kemudian kita seolah-olah orang itu berbual, walaupun saya berbual ni seolah-olah dia yang berbual. Jadi untuk barakah. Jadi apa-apa kitab pun yang kita baca tentang orang tu dulu, atau jikalau tidak dituliskan di dalam buku, cari di Google daripada sumber-sumber yang sahih tentang pengarang kitab. Setelah itu Imam Al-Ghazali, setelah beliau sudah beruzlah, Imam Ghazali pulang ke kampung asalnya Taus dan tinggal di sana lebih kurang 6 tahun. Kemudian pada tahun 499 Hijrah, beliau diminta oleh Fakhrul Mulk, anak Nizamul Mulk, supaya beliau dapat mengajar di Madrasah Nizamiyah yang ada di Naisabur. Oleh kerana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memandang bahawa beliau bukan hanya diciptakan untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk membimbing orang banyak, maka beliau bersedia memenuhi panggilan Fakhrul Mulk untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah Naisabur. Yang beruzlah ini semua, Imam Ghazali meninggalkan isteri dan anak-anak beliau, meninggalkan keluarganya, beruzlah, muhasabah diri. Apa dia sifat-sifat mazmumah, di mana terletaknya apa yang keluar daripada mulut kita ni, apakah itu datang daripada lubuk hati kita yang masih ada cinta dunia atau cinta Allah. Itu semua perlukan dengan eksperimen. Tanpa Imam Ghazali, sebelum Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin tu, banyak lagi lah panutan-panutan, kitab-kitab panutan. Tetapi Ihya Ulumuddin seperti memukul semua kitab-kitab lain. Sehingga kan siapa yang beramal dengan kitab Ihya Ulumuddin, ramai di antara mereka yang beramal dengan kitab Ihya Ulumuddin ni. 4 jilid. Dalam bahasa Arab pun 4 jilid juga. Mereka itu menjadi wali kutub, ketua wali-wali. Bukan kata Ihya Ulumuddin saja, Minhajul Abidin, Hidayatul Hidayah. Siapa yang dapat beramal dengan kitab-kitab ini, niscaya semakin lembut hatinya dan semakin dekat kepada Allah. Kerana apa? Pengorbanan Al-Imam Al-Ghazali dalam eksperimen terhadap dirinya sendiri dan bermuhasabah sedalam-dalamnya. Ini kata-kata ini keluar kerana cinta dunia, kata-kata ini keluar kerana cinta Allah. Mengapa kata-kata ini keluar? Mengapa aku buat begini? Apa yang begini? Mata, pandangan mata, semua diambil kira. Jadi kita amat berterima kasih kepada Imam Ghazali kerana memberi kita panduan begini. Dan pada tahun 500 Hijriah telah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Mulk dan terjadi kekacauan dalam negeri. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memilih untuk pulang ke kampung asalnya Tus. Lalu beliau mengasaskan sebuah madrasah dan zawiyah. Zawiyah ni kirakan maksudnya di sini macam pondok pesantren lah. Madrasah dan pondok ini berhampiran dengan rumah tempatnya tinggal. Maka sejak dari itu beliau hanya mengajar di situ dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid-murid yang datang mengaji di madrasahnya, sehingga beliau dipanggil ke hadrat Allah pada tahun 505 Hijriah dan jenazahnya dimakamkan di Tabran Taus. Imam Ibnul Jauzi menghikayatkan dari Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Seorang ulama juga dan juga adik kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad, maksudnya ini setelah terbit fajar hari Isnin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, saudaraku Ghazali berwuduk dan terus solat subuh. Selepas solat subuh, beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafan sambil berkata, Imam Ghazali mengambil kain kafan sambil berkata apa? Aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu ya Allah dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menghunjurkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Jadi Imam Ghazali ni bagaimana? Ada ceritanya.
yang cerita full lagi, Imam Ghazali memanggil adiknya. Beliau setelah mandi semua, setelah solat, mengambil kain kafan. Kemudian meminta Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk membantunya mengkafankan dirinya. Ada dua version. Satu, dia berkata begini. Lagi satu, dia suruh adiknya keluar. Kemudian adiknya masuk, dapat tahu, dengar yang Imam Ghazali kata begini, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu, dia berkata dengan Allah, dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Ya, mentaati Allah, memenuhi panggilan Allah tepat pada waktunya. Bukan kata solat sahaja, bahkan mati pun sama, datang dengan taat dan patuh. Itulah yang dikatakan oleh seorang ulama salaf, Al-Imam Zunnun Al-Masri radhiyallahu anhu, menyatakan apa? Al-arifu billahi ta'ala, orang yang bermakrifat kepada Allah Ta'ala, wafiyun, dia tepat memenuhi panggilan Allah itu tepat pada waktunya. Ini orang yang makrifat pada Allah, dan kalbunya ini sentiasa bersih, dan amalan-amalannya sentiasa soleh. Ini orang yang makrifat pada Allah. Imam Ghazali ni makrifat, dan Imam Ghazali ni seorang wali kutub. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan kepada beliau akan rahmatnya yang luas, dan semoga Allah memberi keberkatan kepada kita dengan ilmu yang Imam Ghazali tinggalkan. Amin, Allahumma amin. Jadi kita mulakan dengan mukaddimah surat ini, atau kitab Ayyuhal Walad ini. Mukaddimahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, yang bermaksud, wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Ini jawapan Imam Ghazali kepada muridnya. Ketahuilah olehmu bahawasanya apa jua cabang nasihat itu maka adalah berasal daripada sumber kenabian. Sumber kenabian ini maksudnya daripada Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Oleh kerana itu, apabila telah sampai kepadamu suatu nasihat yang berasal daripada sumber ini, maka apa perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? Itu kata Imam Ghazali. Kau dah dapat nasihat daripada Al-Quran dan hadis, apa lagi kau perlukan daripada aku? Tengok tawaduknya Imam Ghazali. Kalau kita tanya satu, jawab 10 page. Tapi Imam Ghazali kata, kalau ada Al-Quran dan hadis kau dapat sudah. Itu jawapannya. Tawaduk. Dan apabila masih belum sampai kepadamu suatu nasihat daripada sumber ini, iaitu Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini? Kalau belum, nasihat yang kau dapat tu selama ini tak ada satu pun daripada Al-Quran dan hadis, selama ni kau belajar, apa yang kau belajar? Faham? Sebab itu orang yang menuntut ilmu ini ada kedudukan di sisi Allah. Jadi apa saja, terutama tasawuf, apabila kita hendak melakukan sedemikian, kita hendak melontarkan kata-kata kita akan berjaga-jaga. Orang buat gurau senda, lawak jenaka, jikalau tidak menepati syariat, kalau kita ikut sama turut serta, kita termasuk dengan orang itu. Itu tasawuf. Ya, jadi semuanya bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Oh, saya tak tahu Al-Quran dan hadis, saya ikut Ihya Ulumuddin, saya ikut kitab yang lain, kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Mereka semua adalah al-ulama warathatul anbiya. Mereka semua sumber mereka itu daripada Al-Quran dan hadis. Sebab itu pentingnya sanad ilmu kita ini, kita belajar daripada guru ini sampai ke Habib Abdullah Al-Haddad. Sebab kitab kita ada sanad ilmu kan. Minggu lepas ijazahkan kan. Itu sanad ilmu tu sampai ke Habib Abdullah Al-Haddad, dan sumber-sumbernya Al-Quran dan hadis daripada Nabi SAW juga. Sama juga dengan Ihya Ulumuddin. Jadi nasihat pertama daripada kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali menyebut, waktu itu ialah kehidupan. Wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya
ialah sabda baginda yang berbunyi, alamatun i'radillahi anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alaihi hasratuh wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Alamatu i'radillahi anil abdi ishtighaluh bima la ya'ni. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. La ya'ni wa innam ra'am. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita ni apa? Beribadah kepada Allah. Maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Itu sabda Nabi SAW. Jadi sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Baik, kita hari ini nasihat yang pertama dulu. Dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Allah berpaling. Allah ni sifat apa? Ar-Rahman. Kan? Sifat Ar-Rahman, Ar-Razak, Al-Latif. Jikalau Allah berpaling, maknanya tu ada masalah. Mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Nabi SAW ada menyebut dalam satu hadis sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kita nak lihat kebagusan keislaman seorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada faedah untuknya. Apakah perkara yang tidak berfaedah? Apakah dengan perbuatan kita? Bukan. Dengan percakapan, dengan lisan. Ada ataupun tidak faedah. Hatta jikalau sudah naik satu peringkat, pandangan matanya pun tidak mahu melihat pandangan yang tidak berfaedah. Contoh, berjalan, lihat rumah orang kondo, best kondo. Apa faedahnya? Lihat kondo? Nak beli rumah baru? Tidak. Hatta begitu sekali. Jadi orang yang benar-benar Muslim tidak akan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan Islam seorang itu ialah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah untuknya. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu untuk beribadah kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Sebab itu innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu, sungguhnya amal itu bermula dengan niat. Para ulama sudah menyebut sayang, 1000 kali sayang kita orang Islam kita setiap amalan kita meninggalkan ibadah dengan niat saja. Pergi kerja untuk apa? Selalunya lah. Ya, sekarang dalam kuliah semua cakap rezeki. Tapi besok kalau pergi kerja ada niat begitu. Dalam kuliah semua jawapan wali-wali. Tapi nak keluar pintu je, bangun pagi. Jadi kita berniat. Mandi ni hukumnya harus, tapi boleh menjadi wajib kerana niat. Boleh menjadi sunat dengan niat. Kita nak pergi solat Jumaat, kita mandi tanpa niat solat Jumaat, dapat mandi je harus. Tidak beribadah.
perkara-perkara ini akan diambil kira nanti di yaumil mahsyar. Kita, oh sayangnya aku tidak berniat. Dan yang paling rugi sekali, bukan saja di yaumul qiyamah, kerana di dunia ini boleh menyelamatkan kita dengan apa? Dengan kita berniat mengikut cara Nabi SAW, beribadah, amalan kita bekerja itu mengikut sunnah. Itulah perkara yang boleh mendekatkan hati kita rantai dengan Nabi SAW di dunia dan akan menyelamatkan kita sebelum di yaumul qiyamah di alam barzah bersama Nabi SAW. Di yaumul qiyamah, jikalau tidak ada ni rantai dengan Nabi SAW yang terus menuju kepada Allah, maka kita akan menyesal sesal-sesalnya. Bukan kata selawat saja, tetapi dengan amalan kita. Seperti kata Syekh Sya'rawi, Mutawalli atau Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan cara minum Nabi SAW. Cara minum Nabi SAW, mengangkat gelas atau bejana, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Kemudian lepaskan, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Lepaskan, Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga kali, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Lepaskan, Alhamdulillah. Kerana cara minum itu mengikut cara Nabi SAW, keberkatan sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW itu, selagi mana air yang kita minum itu mengikut cara Nabi SAW itu masih berada di dalam perut kita, kita akan dilindungi daripada perasaan ingin melakukan maksiat atau bermaksiat pada Allah. Kita perlukan ini semua. Jadi sayang, rugi jikalau kehidupan kita ni hanya kita fikir untuk besarkan perut, untuk besarkan kucing, tetapi tidak mahu besarkan iman. Ini masalah. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Nabi 40 tahun ni maksudnya 40 tahun ni Hijriah. Bukan 40 tahun apa Masihi, Hijriah. Macam saya 44, ikut Hijriah 45. Siapa yang dah 54? Siapa 54 sini? Ada 54? 54. Siapa 53? Ikut Masihi. 53 ikut Masihi. Tahun depan nanti cuba gunakan ni, nanti bawa pergi CPF board. I'm 55 now. Pasal dia 1 tahun lebih tua. No, you are 54. Gregorian calendar. No, I Muslim, I follow Hijrah. I'm 55. We see how. Try the first case in Singapore. Cuba. Kau nampak itu pintu besar? OUF. Jadi Nabi SAW dapat wahyu pada umur 40. Banyak rahsia. Nabi Musa AS bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, atau orang putih kata Mount Sinai. 40 hari, 40 malam. Ada banyak rahsia 40 ni. Kemudian apa lagi? Kalau Melayu dia tambah lagi sikit. Dia selawat tafrijiyah. Dia malaikat 44. Selawat tafrijiyah 4444. Itu mustajab. Kalau bawa 4444. Tapi dia betul-betul 40. Yang 40 ada nombor 4 ni banyak rahsianya sebenarnya. Itu dalam bab lain lah. Umur di syurga laki-laki umur 33. Jadi steady lah. Kalau umur di syurga laki-laki umur 40 lebih, sedih juga dia 33 lagi mantap lah kira kan. Jadi umur 40 ni Nabi SAW sebut, siapa umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Tapi berapa ramai yang kita lihat umur sudah 55 kemudian bertaubat, alhamdulillah, meninggal husnul khatimah. Maksudnya ini 40 tahun itu sudah sampai tu tahap kematangan untuk laki-laki. Walaupun isteri dia melihat dia sama macam budak-budak juga, sampai umur 65 pun perangai macam budak-budak juga. Laki-laki ni lain sikit lah. Kematangan
Kerana kematangan itu dia tetap tidak mahu menjalankan kebenaran, maka seolah-olah sudah dimateri hatinya itu. Na'udzubillah. Ada di materi ada satu hadis Nabi SAW sebut thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumul qiyamah. 3 golongan yang mana Allah tidak mahu ajak mereka berbual dan tidak mahu melihat mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka daripada apa? Daripada dosa. Siapakah mereka ini? Yang pertama sekali, Syekhun Zan, orang tua yang berzina. Wa Malikun Kadzab, sultan atau ketua negara yang pendusta. Wa Ailun, ini dengar betul-betul Wa Ailun mustakbir, dan orang susah yang sombong. Umur 40, sudah tidak mahu menjalankan kebenaran, seperti ini untuk berjaga-jaga, sudah dimateri hatinya. Takut-takut seperti yang saya sebut tadi dalam hadis Nabi SAW, thalathatun, 3 golongan. La yukallimuhumullah, tidak mahu diajak berbual oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak mahu dipandang mereka itu. Allah tidak mahu pandang mereka. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kemudian wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan mereka daripada dosa. Siapakah mereka itu? Na'udzubillah min dzalik. Syekhun Zan, orang tua yang berzina. Wa Malikun Kadzab, sultan, penguasa yang pendusta. Dusta, tahu kan macam mana? Dan wa Ailun mustakbir, orang susah yang sombong. Fakir, orang susah juga, sombong. Saya ada tanya, akhirnya dapat juga jawapannya. Fakir itu dalam bab fiqh, fuqara. Fakir miskin, mereka tidak meminta-minta. Tidak semua fakir miskin meminta-minta. Tapi ini ailun. Ailun ini adalah orang miskin yang suka meminta-minta. Kadang-kadang tidak perlu pun meminta juga. Dia gunakan, aku miskin. Dah miskin suka meminta-minta, sombong pula tu. Ini aja. Okay. Saya kerja masjid, banyak saya jumpa gini. Saya tarik dia dalam bilik store. Saya tarik dia dalam bilik store, berapa kali datang minta. Bukan kita menyampah dia minta. Saya tak nak. Saya cakap dengan dia apa? Saya cakap dengan dia, orang yang suka meminta-minta dalam hadis Nabi SAW, orang yang suka meminta-minta ini akan datang di yaumul qiyamah menghadap kepada Allah dengan mukanya tidak ada secepis daging pun. Dia cakap apa? Takutlah aku, anak kau ambil. Minggu depan tak jumpa lagi. Kau tak 3 minggu straight jumpa dia. Dan ceritanya sama, dah berapa bulan ceritanya sama. Tapi nak berdakwah dengan dia, tarik dia. Itulah, jauh daripada orang. Ada lagi satu pula, datang, dia minta for yatim, gini, yatim. Dia minta lebih. Dia kasih lebih. Kita diamkan. Kau gunakan bulan Ramadan. Terus saya cakap, la in syakartum la azidanakum. Saya nak tambah lagi. Dia cakap, oh okey. Dia cakap, dia stop. Tempat Malaysia pun ada cakap gitu juga. Dia cakap, la in syakartum la azidanakum. Nak tambah la wala in ka. Terus dia, okey. Dia jalan. Tahu pula. Ini tak bersyukur, sombong, ailun mustakbir. Kita Islam ini, kita diajar untuk bayar zakat, beri sedekah. Ada tak ayat Al-Quran yang suruh kita terima zakat? Ada tak ayat Al-Quran untuk kita terima sedekah? Ada tak? Jadi orang Islam ini sepatutnya apa? Lebih maju. Jikalau orang susah itu sudah memang ditakdirkan mereka susah. Ada orang fakir tetapi tidak suka meminta. Itu orang fakir yang mulia.
itu ada tempat di sisi Allah di yaumul qiyamah. Ya, jadi ingat tu tadi hadis ini, jikalau siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya. Hari Rabu lepas dah cakap kan dalam ayat Al-Quran tu apa? Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu, ayat Al-Quran itu sebut, menghapuskan yang tidak baik, yang lalu-lalu. Jadi apabila kita sudah buat dosa pada umur kita 21, jangan ingat oh dulu remaja. Apa tanda seorang itu bertaubat? Apabila tidak bermegah dengan dosa-dosanya yang telah lalu. Aku dulu minum ni 3 botol steady, Mak Saleh tu dah jatuh. So what? Allah murka semurka-murkanya kerana Allah telah menutupi aib kita, kita buka begitu saja. Allah sudah tutup aib kita sendiri, kita buka. Para ulama menyebut seperti apa? Kita diberi sampul yang tertutup, kemudian kita buka di halayak ramai, begitu. Semua rahsia kita keluarkan. Kerana kita bermegah, seseorang itu bermegah dengan dosa-dosanya, apa yang nak dimegahkan? Ya. Jadi maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Sudah tahu dosa-dosa kita 20 lebih, umur 20 lebih, umur awal 30-an ataupun apa, banyak sangat. Kalau orang Indonesia, dia bukan cakap banyak. Macam mana cara Indonesia? Kalau banyak sangat, dia cakap apa? Banyak. Pernah dengar tak? Tak pernah Tak dengar banyak. Itu banyak sangat lah tu. Kalau kita banyak, ini banyak. Kalau banyak sangat, kita dengan tidak mengira, kita buatlah segala ibadah-ibadah yang zahir dan juga yang batin. Seperti apa yang batin ini? Yang batin ini berbaik sangka dengan Allah terutamanya. Kerana ini yang baik sangka pada Allah, kita perlukan pada waktu kita sakaratul maut. Sebab itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang yang sakaratul maut itu, yang pertama, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mati, yang nak mati di antara kamu itu, la ilaha illallah. Pergi ke telinganya sebelah kanan sunnah, satu orang saja, jangan ramai-ramai. La ilaha illallah. Jangan maksa la ilaha illallah pak, la ilaha illallah pak, la ilaha. Kau kejabas ke apa? Dia tengah kelang kabut tu, syaitan depan mata, mana nampak arwah mak dia. Sebenarnya syaitan juga tenang-tenang, la ilaha illallah. Dan yang kedua, sakaratul maut, cakap, pak, Allah akan ampunkan segala dosa bapa. Mak, Allah akan ampunkan segala dosa mak. Ataupun isteri kita, ataupun apa, Allah akan ampunkan segala dosa. Allah tu maha pengampun, maha pemaaf. Jangan risau, Allah maha pengampun, maha pemaaf. Sekarang cakap la ilaha illallah. Cakap macam tu. Sebab itu kita disuruh untuk berbaik sangka terutamanya kepada Allah selagi kita hidup ini. Kerana kita akan perlukan baik sangka kita itu sewaktu waktu yang sangat kacau bilau selain daripada yaumul qiyamah, sakaratul maut. Faham ya? Umur dah berapa ni kita? Yang muda mungkin pergi dulu, yang tua bertahan lagi 50 tahun. Kita tak boleh jaga. Kita baca macam Imam Ghazali gini, dia bila meninggal tu, dia tahu bila. Kita jangan angan-angan. Itu salah satu perkara yang diajarkan di dalam tasawuf ini, qasirul amal, bukan amal. Amal dengan amal lain, dengan tulil amal. Qasirul amal ini encourage apa? Digalakkan. Pendek harapan. Bukan putus harapan, pendek harapan. Maksudnya ini, bila kita pendek harapan, takut sekali macam ni, kita buat yang baik, kita buat yang baik. Tapi tulil amal, bukan amal ingat lagi sekali. Tulil panjang. Panjang angan-angan lah dalam terjemahannya tu. Imam Ghazali boleh gini takkan? Tak boleh. Aku kalau buat macam ini boleh, aku tahu bila mati. Itu masih lagi ada cinta dunia. Bukan beribadah untuk Allah, tetapi masih nak tahu bila mati. Itu masih lagi duniawi. Itu panjang angan-angan, panjang harapan.
Ini dalam tasawuf. Itu nanti kita dah masuk bab-bab lain lah, diterangkan. Nasihat pertama ini apa Imam Ghazali sebut, yang terakhir, sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Yang pertama tadi, ya, untuk kita berjaga-jaga waktu. Waktu ini surah wal asri, kita kalau waktu je surah wal asri, ya, wal asr, apa, demi masa. Kenapa digunakan asr, waktu asar, ya? Maksudnya senang jawab betul, ya? End of the day. Kenapa waktu itu dinamakan asr atau asr? Tak. Waktu asr itu perah. Jus asr, jus apple jus semua dia punya asr, perah. Kenapa perah? Ya? Sekarang tak perah, sebab tu dah tak tahu. Itulah sekarang tak perah. Ini perah, dia tahu lah. Perlu. Perah peluh. Kenapa? Kerja. Jadi balik kerja waktu tu orang perah peluh. Sekarang kerja waktu. Jadi waktu asr ini, orang yang balik kerja asr itu maksudnya perah peluh waktu petang tu, sebab itu dinamakan asr. Jadi asr, demi waktu asr. Jadi jangan sia-siakan waktu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu dalam kerugian. Apabila turun ayat ini, para sahabat semua menangis meraung. Tengok para sahabat ni takut. Kalau kita macam mana? Dia nak letak kita sama dengan sahabat ni. Ya Allah, semua sesungguhnya innal insana, semua manusia itu dalam kerugian. Sahabat meraung tanya pada Nabi SAW, bagaimana? Melihatkan itu Allah dengan sifat kasih dan sayangnya. Allah sebut apa? Illa kecuali alladzina amanu, orang yang penting hati baik. La, ayat Al-Quran, siapa yang sudah tahu ayat Al-Quran ini langgar juga, yang penting hati baik, tidak perlu solat, kafir. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Dia tidak gunakan illa alladzina amanu au amilus salihat. Wa tu apa? Dan. Au tu apa? Atau. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Sebab tu ada ayat Quran lagi satu, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd falya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang lelaki dan perempuan yang beriman itu, mereka saling bahu-membahu, membantu satu sama lain dalam menyuruh kepada ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beriman. Basic is beriman dan beramal soleh. Bila kita beriman, kita dengan la ilaha illallah, dan kita amalkan dan berilmu dengan la ilaha illallah, kemudian kita amal soleh juga. Sebab tu ada Syekh Fakhrul Razi dalam kitab Jauhar Al-Mawhub, ada terangkan tadi, tepat itu petang tadi, Al-Jauhar Al-Mawhub, menyatakan Syekh Al-Imam Fakhrul Razi, ulama-ulama dululah, zaman dulu, menyatakan apa? Kita ada 7 anggota ini sering melakukan maksiat. 7 anggota, iaitu mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dan kemaluan. 7 anggota ini melakukan maksiat pada setiap hari. Dan siapa yang membaca ini, maksudnya bukan saja membaca, tapi menghayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Menjadi kafarah kepada maksiat 7 anggota ini. Mudah-mudahan. Ini kalam ulama. Ya, ini kalam ulama. Apa itu 7 anggota itu dengan 7 ayat ini? Bukan 7 ayat, 7 apa perkataan ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La 1,
Ilah 2, Allah 3. Bila disambungkan la ilaha illallah. La 1, illa la ilaha, la 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4, Muhammad 5, Ar-Rasul 6, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Ya, kita bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu dalam solat. Ya, siapa yang tidak solat tu masalah lah. Okey, faham? Ustaz Amin, apa berkalam? Ya? Okey. Okey, ada soalan? Pembukaan masih lagi belum itu Saya takut nak mengajak Imam Ghazali punya kitab ni. Ada sebab-sebab dia saya takut nak mengajar. Ada sebab-sebab dia. Tak apalah, biar saya simpan. Cuma saya rasa ini suntikan dan ini yang paling kena sekali lah, cocok untuk menjadi nasihat kepada terutama diri saya sendiri. Ya, untuk kita sama-sama jalankan hidup kita ini. Mudah-mudahan kita sama-sama juga begini berkumpul dengan Nabi SAW menuju ke Jannatul Firdaus al-A'la. Itu yang paling penting lah. Dunia ni tidak ada apa-apa. Orang satu meninggal, menangis sekadar tu. Lagi satu meninggal, menangis sekadar tu. Kita sudah tahu kehidupan, hakikat kehidupan ini, kita tidak hairan lagi. Kita menangis kerana meninggalnya sahabat kita yang soleh, yang baik. Itu saja. Tapi yang buat kita boleh hidup, teruskan hidup kita, dan kita hidup dengan lebih baik lagi apabila seorang di antara kita meninggal yang soleh ataupun yang baik itu, kerana kita tahu hakikatnya jikalau kita menjadi orang soleh juga, kita akan bertemu dan berkumpul dengannya di alam barzakh, di taman syurga dan di yaumul qiyamah, dengan harapan dengan Nabi SAW. Sebab itu orang kafir dengan orang Islam beza. Orang kafir kalau ada orang meninggal, dia pun nak meninggal juga. Tapi orang Islam, kita tahu kita akan bertemu. Kematian seseorang itu akan membuatkan kita lebih baik dan dekat kepada Allah. Ya.